Baik, Assalamualaikum yang berusaha Tuan Haji Yusni bin Haji Ghazali, Pengurus Hidayah Center Pulau Pinang Wilayah Utara, merangkap pengerusi GDM-PP, barisan jemputan GDM dan NGO yang lain, para hadirin dan anak-anak yang disayangi sekalian. Baik, saya teruskan slot saya ya dengan tajuk The Journey to Umrah dengan izin daripada Tuan Haji Yusni. Okey. Para hadirin sekalian, saya ada lebih kurang 4 slot yang saya cuba ringkas seringkas-ringkasnya. Dan untuk slot yang pertama adalah sebelum tu ataupun sebelum saya nak sangat-sangat menunaikan umrah. Untuk makluman semua, lebih kurang 15 tahun saya menjaga mendiang ibu saya anak sulung, dan beliau pilih saya yang revert ni untuk dia stay bersama. So, sepanjang saya menjaga beliau, saya hentikan dulu pengajian saya di pondok Tuan Haji Saleh Musa di Sik. Walaupun mudir memberi saya pondok yang kecil pada saya bila cuti sekolah, saya berhenti dulu belajar, mengaji dan sebagainya untuk tumpukan perhatian kepada ibu saya. Dan ibu saya meninggal hujung November 2021 kerana COVID. Baik, mohon maaf juga ya jika sepanjang perkongsian saya ada sebutan yang tak betul. Maklumlah, lidah mu'alaf kan. Dan perkongsian ni sebenarnya dari hati saya, from the bottom of my heart. Okey, awal 2022, folder yang pertama. Ustaz? Baik, saya menghadiri majlis NGO dan juga bertanya pada NGO, ada tak package khas atau laluan khas untuk mu'alaf menunaikan umrah? Saya pergi, saya tanya bila ada sesi Q&A di akhir program. Dan ni antara program bersama dengan IPSI. Rakan-rakan pun ada yang attend majlis di Hotel Mikio. Saya menghadiri kelas mengaji di Hidayah Center, dan untuk makluman semua, Hidayah Center adalah cinta pertama saya. Saya terhutang budi pada Tuan Haji Yusni, pada Ustazah Nazirah yang memperkenalkan saya dengan Hidayah Center. Pada IDT, terima kasih pada Brother Ben yang turut menerima kami dengan pintu yang terbuka untuk belajar di situ. Pada Yadim dan juga Darul Hidayah. Di masa luang saya ataupun di waktu cuti, saya akan bagi tahu pada suami. Terima kasih pada suami yang membuat banyak pengorbanan, tukar jadual kerja dan sebagainya untuk memenuhi tuntutan saya yang waktu tu hanya Allah je yang tak tahu. Yang tahu kenapa tahun 2022 tu saya begitu teruja sangat nak belajar agama. Kemudian hari-hari sebelum tidur saya tengok TikTok tentang umrah je. Dan juga di YouTube. Saya belajar dari situ. Waktu tu tak ada lagi jalan untuk menunaikan umrah ni. Cuma semua tu daripada hati. Satu feelings yang I don't know how to describe, but sering macam melonjak-lonjak diri saya. Belajar. Tengok apa berlaku pada negara Arab hari ni. Live dari Mekah. Lepas tu membeli buku Travelog Umrah dan juga membaca blog-blog di internet. Dan Alhamdulillah saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kelilingilah saya, hadiahlah saya insan-insan yang baik, yang suka jalan agama, yang Islamik. Dan Alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan beberapa panel ilmuwan seperti Tuan Haji Husseini, Ridwanti, Anwan Singh dan sebagainya. Saya juga beli kiswah, gambar-gambar Kaabah. Saya gantung dekat ruang tamu dan bilik tidur saya. Saya dekor rumah dengan ayat-ayat Allah. Sebab sebelum ni, saya macam teragak-agak bila nak menghias rumah dengan ayat-ayat Allah. Sebab banyak hati nak jaga. Kemudian saya beli plug-in zikir. Dan saya pasang bacaan Al-Quran setiap hari Minggu, Jumaat dan Sabtu. Sebab saya mengajar di Kedah. Jadi awal pagi je saya akan on plug-in tersebut. Saya juga WhatsApp dan teks agensi-agensi umrah. Saya rujuk harga package dan Alhamdulillah ada respon daripada ejen-ejen dan saya tak malu langsung tanya. Saya bagi tahu saya ni mu'alaf. Ada tak
fast track ataupun diskaun untuk mualaf. Mungkin bukan untuk saya, tapi untuk rakan-rakan mualaf yang lain. Dan so far jawapan daripada pihak agensi yang ternama, tak perlulah saya mention kan, dia orang kata ada. Okey, macam mana boleh dapat duit jatuh daripada langit ni? Saya lupa password bank. Di sinilah climax dia saya rasa ya. Kemudian saya ke Maybank dengan suami. Bila saya pergi ke Maybank, niat saya sebenarnya nak dapatkan password baru sebab cuba try error. Sebelum ni tak pernah error, tapi tak tahulah kenapa hari tu error saja. Dan bila saya buka pintu, dari dulu lagi saya didik. Kenapa saya suka sangat Islam? Sebab Islam ni sebenarnya mudah dapat pahala. Contohnya, bagi salam. Saya memang suka bagi salam. Kadang-kadang orang tak jawab salam saya ke jawab dalam hati, saya tak kisah. Saya suka bagi salam. And then bila saya pergi dekat Maybank tu, cermin gelap. Saya tak nampak dekat situ ada 4 staff Maybank. Saya masuk dengan suami. Saya buka pintu. Sebenarnya saya nak bergurau dengan suami. Saya buka pintu, saya kata, Assalamualaikum. Tiba-tiba 4 staff Maybank tu gelak kat saya. Dan dia orang kata, salam, tak pernah lagi ada pelanggan kami bagi salam macam ni kat saya. Saya malu. Bohonglah kalau saya tak malu kan. Saya kata minta maaf, saya bergurau dengan suami saya. Saya minta maaf sangat-sangat. Dia kata, tak apa, memang tak pernah bagi pelanggan bagi salam kat kami macam ni. Okeylah, settle. And then saya cuba nak buat password. Orang bank kata, cuba puan cek TAC. Saya pun cari handphone saya. Rupanya saya kata, ya Allah minta maaf. Saya charge di rumah tertinggal dekat TV. Nak jadi cerita pintu rezeki umrah terbuka. Bila dia nak jual beberapa produk bank pada kami, saya kata tak apa, it's okay. Cukuplah rezeki saya tak nak apa-apa. And then suami kata, boleh cek tak nombor IC dia? Cek. Orang bank tu kata, masuk dalam pejabat. Lepas tu, saya pun kata, tak apa, you masuk, saya tak masuk. Orang bank kata, masuk dua-dua. Bila masuk dua-dua, Allah Ta'ala nak tunjuk. Ingat ya, para perempuan, para isteri, bab-bab bank ni kena ambil tahu. Masuk pegawai bank tu kata, Cik Hamdan, dalam akaun ni Cik Hamdan tak pernah sentuh pun ada sekian jumlah. Saya yang dengar, wow, banyaknya. Lepas tu saya pun, orang kata, beradab lah kan. Saya kata, tak apalah, you all discuss lah, saya nak keluar. Sebab duit dia kan. Kemudian husband kata, tak apa, you duduk, you dengar. Dengar. Okey, tak apa, settle. Masuk dalam kereta, saya pun diam. Lepas tu suami cakap, suami kata, abang nikah dengan you tak ada pun minta apa-apa. Jiwah. So, duit ni abang nak bagi kat you. Saya kata, lepas sembahyang maghrib kita settle. Lepas sembahyang maghrib, saya duduk depan suami. Abang, saya tak mahu duit tu. Saya nak pergi umrah. Sebab duit tu cukup untuk tanggung 3-4 orang untuk pergi umrah. Jadi tuan-tuan boleh imagine. Ya Allah. Memang orang kata rezeki sangat-sangat daripada Allah Ta'ala. So, again saya belajar lagi double, triple, all out dari TikTok dengan YouTube tentang umrah. Sebab kali ni saya dah dapat dah jalan dan insyaAllah dah ada jaminan daripada suami untuk kami tunaikan umrah. Dan suami telefon pergi ke kampung, mak dengan kakak ipar pun nak ikut. So kami ubah plan, tak pakai ejen belah utara, kami pakai ejen Kelantan untuk keselesaan ibu mertua bergerak. Dan kami packing barang secara berperingkat kerana kami ada satu tugasan, iaitu suami waktu tu ketua tempat mengundi PRU dan saya kerani PRU. Dan Alhamdulillah pihak majikan saya ada buat bacaan Yasin bersama dengan murid-murid di perhimpunan sekolah sebab bagi diorang mungkin satu tanggungjawab, mungkin satu kredit pada diorang sebab staff mu'alaf diorang nak form umrah. Okay, next. Okay, yang ini kan bagi yang Buddhis mungkin tahulah ya, macam kuburan jerat my late mom, gambar saya sebelum saya terbang untuk ke umrah. Saya pergi bagi tahu dekat mak saya. Sebab sebelum mak saya meninggal, seminggu sebelum tu, mak pesan dekat saya, kalau mak dah tak ada, janji dengan mak, duit yang you duk simpan untuk medical apa semua, guna untuk pergi umrah. Dan mak saya kata, you suka pakai jubah kan? You pergi sana, you pakai jubah, you selfie bagi mak. Alhamdulillah saya dapat
menjejak kaki ke sana, cuma mendiang mak saya tak dapat tengok. But saya tahu Allah lebih tahu rahsia hidup, perjalanan hidup saya dan mak saya. Okey. Ini gambar mak dan yang saya bertudung biru hujung tu adalah gambar terakhir saya sebelum mak saya masuk dan kami tak boleh jumpa 14 hari kecuali hari terakhir dia untuk mengambil mayat dia di Hospital Sungai Petani. Okey, perjalanan di Mekah dan di Madinah. Saya dan suami bertugas PRU 20 hari bulan 11. Habis saja serahan peti undi di MTSP, saya dan suami off balik ke Kelantan tengah malam tu. Dan itu adalah perjalanan pertama kami balik ke Kelantan tengah malam. Letih tu memang letih, but tak tahulah, Allah memang pemudahkan sangat-sangat. Pagi tu terbang daripada Kota Baru, KLIA, terus ke Jeddah. Okey, sebagai penjawat awam mungkin kawan-kawan pun tahu kalau first time kita form umrah, kita akan dapat cuti tanpa rekod. Di mana pelepasan ni diberi pada umrah yang pertama. Alhamdulillah guru besar saya memudahkan urusan saya. Okey, flight ke Mekah dalam 8-9 jam direct flight. Sampai jadi airport terus masuk Mekah dan diberi masa 30 minit saja oleh mutawif untuk kami check in di hotel Safwa Tower dan terus nak lakukan tawaf dan sa'i. Dan pada waktu tu juga mungkin para hadirin masih ingat lagi ya, banjir besar melanda Jeddah dan hujan sangat lebat. Sebelum ni tak pernah lagi macam tu. Dan Alhamdulillah ketika banjir, kami semua dah selamat dah sampai ke Mekah. Dan ejen serta mutawif sangat baik. Sangat-sangat baik. Bagi bilik terpilih untuk saya untuk melihat Kaabah, Baqi dan dataran dengan jelas. Saya beruntung ya sebab mutawif tu daripada awal lagi dia dah tahu sebab saya mualaf dan saya pun beritahu kat dia, tunjuk ajarlah saya, didiklah saya, perbetulkan apa yang tak betul, bimbinglah saya, jangan tinggal saya sebab ni umrah saya yang pertama. Jadi Alhamdulillah banyak keistimewaan diberi oleh pihak ejen untuk saya. Baik, semasa dah berkumpul dah di lobi hotel, kami bergerak ke Kaabah. Dan mohon maaf kalau jalan cerita saya tak sesempurna mana ya. Baik, saya ingat mutawif pesan pada saya. Kak Najihah, jalan belakang saya. Jangan ikut orang lain. Jalan belakang saya dan jangan putus. Handphone, jangan main. Kita fokus saja. Dan saya ikut semua cakap mutawif tu. Mutawif kata jalan rapat-rapat, saya ikut rapat-rapat. Walaupun bertolak-bertolak pun. Saya rasa dekat sini saya besar. Tapi dekat sana ada ramai lagi yang lebih besar. Tapi Alhamdulillah, bertahan. Dan waktu kami tawaf tu, Alhamdulillah juga tak ramai lagi orang. Sebab waktu tu baru lepas PKP dan kerajaan Arab baru buka berperingkat untuk masuk berumrah kan. Jadi tak ramai. So bila kami pusing Kaabah tu, saya dan rombongan dapat antara yang ke depan. Jadi taklah macam jauh sangat, terasa jauh sangat kan. Kemudian bila selesai tawaf tu, kami dapat break sekejap. Time itulah merasa minum air zam-zam pertama kali. Berdiri di depan Kaabah, ada kawan saya tanya, berdiri di depan Kaabah, you rasa apa? Speechless. Saya rasa macam, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya tak sampai lagi umur 50, Allah bagi peluang pada saya dah pijak dekat sini. Sebab saya pernah janji dengan diri saya ketika saya di Malaysia, ujilah saya. Biarlah saya menangis, biarlah saya merangkak belajar agama, biarlah saya rasa dihina, pernah dihina oleh keluarga, dibuang keluarga dan sebagainya. But satu hari, Najihah, tolong bersabar. You akan berdiri depan Kaabah. That is the best reward untuk diri you. Alhamdulillah sebelum saya umur 50, Allah izinkan. Itu adalah bai'ah saya dengan diri saya bila saya berhijrah sebagai revert ya. Dan saya ingat lagi mak saya cakap, kalau hang dah sampai Kaabah, hang pakailah abaya yang paling cantik, paling sempurna. Dan hang jangan lupa terima kasih pada Allah. Imagine lah tuan-tuan dan puan-puan, ibu saya yang Buddhis, tak masuk Islam, dia boleh cakap macam tu kat saya. Ya Allah, nikmat apa lagi saya nak dusta. Saya sangat-sangat berterima kasih pada beliau, walaupun beliau tak dapat melihat saya hari ini. Tapi saya tahu di atas sana, insyaAllah, beliau happy dengan apa yang anak dia buat sekarang, insyaAllah.
Baik, waktu break minum air zam-zam tu, time tu lah kami dalam 5-10 minit ambil gambar dengan anggota ahli kumpulan yang lain dan juga gambar personal lah. So, ni gambar mak mertua saya dengan ex-boyfriend saya. Mak mertua saya ni sangat baik, sangat cantik, sangat baik. Kakak ipar saya pun ada. Ni antara aktiviti yang berlangsung lah dekat dataran. Seronok sangat tuan-tuan dan perempuan, terutama yang revert ya, bila kita berdiri dekat situ, kita rasa seronok sebab tak ada siapa petikaikan who are you. Kalau kita pergi masjid, lah ni orang akan tanya, anak hang SPM berapa hang kat rumah kereta apa, berapa biji kereta? Isteri CEO kan dekat office. Oh, boleh tak pakai kabel? Tapi di sini tuan-tuan dan perempuan tak ada, semua tu tak ada. Sebab apa? Satu saja nawaitu, satu saja niat, semua sealiran. Nak all out untuk ibadah Allah Ta'ala. Tu kakak ipar saya. Okey, baik. Memang ada outing juga ya. Macam, kan Tuan Haji Husni kan kadang-kadang ada lawatan lah, makan nasi unta and so on so forth. But Alhamdulillah kami tak interested semua tu. Sebab apa? Sebab saya pergi bukannya pergi dengan Hamdan saja. Saya pergi dengan mak mertua dan kakak ipar. So, banyak masa diorang ni dalam age macam ni, diorang nak spend masa dekat masjid, dekat dataran. So, saya pun ikut dekat masjid, dekat dataran. Macam tu lah. Cuma macam lawat ladang kurma apa semua tu, ada, join. Kalau ada macam tambahan sendiri ke naik bas hip hop apa semua tu, kami tak join. Sebab nak rebut berada dekat kawasan masjid dan dalam masjid. Okey. Ni untuk semua fikir sama lah. Bukan persoalan-persoalan lah yang saya sendiri sampai sekarang pun fikir juga sometimes. Satu, perjuangan Nabi dan sahabat. Susah payah Nabi kembangkan agama Islam. Cabaran yang dilalui oleh baginda. Bayangkan berjalan kaki daripada kota Mekah ke kota Madinah. Berperang. 7 perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Yahudi, Bani Quraizah, perang Mu'tah, perang Hunain dan perang Tabuk. Beliau difitnah. Tapi di mana level diri baginda? Subhanallah. Baginda tak tunduk dengan semua ni. Baginda kuat, baginda strong. Saya muhasabah diri. Sedangkan kalau dekat sekolah tak ada elektrik 30 minit pun, ya Allah ya Tuhan. Komplain sana sini dah. Dekat rumah tak ada air. Pernah kita dilanda masalah air pun. Komplain sana sini. Suami datang ambil saya kat sekolah lambat. Call suami tak berhenti-henti. Abang kat mana? Abang kat mana? Tapi bila saya pergi dekat Mekah, saya belajar semua ni. Saya pinjam semangat Nabi. Dan saya belajar 2 benda yang sangat penting. Bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih pada Allah, pada semua kemudahan yang kita dapat, kesenangan yang kita dapat. Bila kita rasa susah, terutama rakan-rakan mu'alaf, kita pinjamlah semangat Nabi. Kita pinjamlah semangat sahabat Nabi. Kita akan jadi better. Kita tak akan down sebab kita tahu apa yang kita kena ujian ni sebenarnya hujung-hujung kuku sahaja. Dan sampai sekarang pun saya kena mendidik diri saya. Kadang-kadang ujian tu sikit sahaja sebab jalan nak pergi ke syurga tu bukan senang. Tapi mudah kalau kita tahu dan kita belajar. InsyaAllah. So, yang ni lagi satu. Saya selalu juga bukan komplain. Saya tanya dekat suami dengan mak mentua. Tertib dalam solat ketika di Mekah dan di Madinah. Madinah ni okey sikit. Mekah. Ni pengalaman saya. Saya bercakap based on my experience ya. Saya lihat kalangan jemaah agak agresif dan kasar. Sebagai mu'alaf, saya selalu tanya, abang, kan dalam Islam kata kita kena lemah berlembut, kita kena baik, kita kena sopan, kena bla 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 bla. Kenapa saya main sini? Tengah duk sujud, askar daripada Arab langkah orang yang sujud. Makcik tua yang tak mampu nak bangun, macam jekah-jekah suruh bangun. Sedangkan makcik tu nak tumpang duduk dekat dataran. Lepas tu saya cakap dengan husband,
Abang tahu tak? Orang Siam pergi Nakhon Si Thammarat. Nakhon Si Thammarat is a holy land untuk orang Buddha. Dia orang tak ada lah macam ni. Tak ada berebut-rebut nak sembahyang. Tak ada, tak ada. Dan dia orang tertib elok. Lepas tu saya realise. Sebab Mekah adalah one-stop center untuk semua umat Islam satu dunia. Different latar belakang, different background, different budaya. So, saya belajar terima. Bukan saya belajar terima orang Arab tu kasar. Macam mana tu Haji Yusni? Mungkin budaya dia orang, wallahualam lah ya. Saya minta maaf bab tu. Cuma saya share apa yang saya nampak, apa yang saya lalui. Sebab saya nampak sendiri, mak mentua saya pun ditolak-tolak. And then cara sembahyang. Kan kita kata kebersihan penting, khusyuk tu penting. Saya pun tak tahu khusyuk tu mai dari mana. Kalau kita tengah duduk sujud, kasut basah, waktu tu musim hujan ya, kasut basah atas sejadah, and then orang langkah-langkah apa semua, tapi saya percaya Allah tu maha pemaaf, maha pengampun, maha memahami, and kita buat setakat mampu kita je lah. Yang lain tu beyond our control. Saya assume macam tu je. Tapi bagi orang yang berpengalaman, mungkin nampak sendiri secara real what's happened. Nah, memang betul. Kita boleh kata macam ni. Daripada aku pergi Mekah, apa pun tak ada. Just a gurun sahaja. Better semayang kat rumah. Bersih, kemas, privacy. Tapi feelings dia different, tuan-tuan dan perempuan. Memang feelings dia different. Saya di sana kan, tuan-tuan dan perempuan, saya dah tak fikir dah apa yang berlaku kat Malaysia. Kena pula waktu tu pula tengah politik kita baru lantikkan Perdana Menteri yang baru apa semua. Memang saya tak take note apa pun. Saya cuma all out focus. Feelings tu bukan kita buat-buat. Datang daripada Allah Ta'ala perasaan tu. Dan saya sangat bersyukur sebab saya terpilih. Kawan-kawan sekolah pun cakap, you pergi sana bukan sebab you mampu. Tapi sebab Allah pilih. Sebab Allah pilih, Allah izin. Right. Okey, di sana kami ada pergi ladang kurma, kilang Al-Quran dan sebagainya. Okey, satu lagi. Saya cakap juga dengan husband lah. Dia selalu jadi tempat untuk saya macam tanyalah ya. Waktu kami makan sama-sama dekat satu tempat tu, saya pada mulanya memang sangat tak boleh terima. Campak air mineral water, campak cabai, lada untuk kita makan secara ramai-ramai tu. Sebab bukan culture kita kan, makan lempak-lempak. Dan pada saya, makanan tu adalah benda yang patut kita sayang, kita hormat. Bukan kita campak-campak. And again, saya kata, it's okay. Maybe their culture. Okay. Hari ketiga saya di Mekah. Saya sangat sentimental pada hari tersebut. Sampai sekarang pun tersentuh. Bila ingat balik, menitih juga air mata saya. Saya jenis yang bawa handphone dan suka ambil gambar. Tapi hari ketiga tu, waktu pergi kat semayang subuh, saya terlupa bawa handphone. Habis saja semayang apa semua, saya terus teringat handphone, lari naik ke atas hotel. Baca. Saya dapat satu message. Sekejap lagi saya share. Sepupu saya di Putrajaya hantar message pada saya. Dia kata, kakak, Assalamualaikum. Saya terkejut. Sepupu aku bagi salam. Baca lagi. Kakak, untuk pengetahuan kakak, kemarin saya dah lafaz syahadah. Saya kata, baca lagi. Kakak dekat Mekah kan? Sebab uncle bagi tahu. Doakan saya, moga saya sekuat kakak, saya boleh jadi macam kakak, dan kalau apa-apa berlaku pada saya, minta kakak dengan Abang Hamdan tolong defend saya. Saya ambil handphone ni, saya lari turun. Saya tak perasan mak mentua saya dengan kak ipar saya ada dekat tepi-tepi jalan. Dia orang terkejut. Saya lari dan menangis. Saya pergi dekat depan Kaabah tu. Saya macam bersyukur sangat, berterima kasih sangat. Saya kata, ya Allah, Tuhanku, thank you so much. Sebab at least ada lagi sepupu saya yang dapat hidayah. Dapat hidayah hanya kerana mengikuti Facebook saya. Dapat hidayah hanya kerana mendengar dari mak dia, dari aunty uncle dekat kampung, kata kakak Majuri, balik. Bila PKP, kakak bagi duit, beli hamper, beras, bla 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 apa semua. Kakak tak buang kita. Kakak like this, like that. And then saya
masuk dengan Hamdan apa semua, kalau ada majlis apa, saya pergi raih dan tak pernah pun buang. Dan dia kata dia nak jadi orang Islam macam tu. Kemudian saya pun tak boleh nak cakap banyak, saya menangis. And then jemaah rombongan pun heran, pasal apa Najihah tu menangis? Dia orang tak berani tanya pada saya. Last kali Hamdan terpaksa buat pencerahan pada dia orang, dia cukup tersentuh sebab sepupu dia masuk Islam lafaz syahadah kemarin bila tengok dia pergi umrah. Lepas tu saya juga berdoa agar waktu tu buku The Journey of Revert dapat disiapkan oleh dua penulis daripada Hidayah Center at that time lah, adik Munira dengan adik Aziz, di depan Kaabah. So the next day 26 November bergerak ke Madinah by bus. Dan dalam tu Mutawif buat kejutan pada saya. Mutawif minta saya cerita dalam bas tu tentang penghijrahan saya. Sebab ramai jemaah-jemaah senior yang tertanya-tanya dan nak tahu. Alhamdulillah, saya cubalah nak ingat on the spot apa semua cerita seringkas yang boleh, sepadat yang mampu. Dan saya highlight saya tu hutang budi seumur hidup dengan Hidayah, dengan IDT dan sebagainya. Dan di situ dia orang tertanya-tanya, oh Hidayah, baru dia orang tahu, dia orang macam nak tahu peranan Hidayah dalam membantu mu'alaf dan sebagainya. So, Alhamdulillah saya dapat ta'aruf dan berkasih sayang dengan jemaah-jemaah senior. Dan balik ke Malaysia pun ada jemaah-jemaah senior yang datang ke rumah dekat Sungai Petani, berjalan, tak tinggal saya. Masih lagi sampai sekarang. Kalau hari raya dan sebagainya, masih lagi berziarah dan sebagainya. Lepas tu, juga daripada sepanjang Mekah tu Madinah tu, saya nampak sendiri kawasan kering, kontang pokok, apa pun tak ada. R&R dia orang pun tak macam R&R kita. So di situ saya cukup sebab saya teringat, ya Allah, Nabi Muhammad travel dulu macam mana. Kereta tak ada, apa pun tak ada kan. And then bayangkanlah apa yang beliau hadapi dengan tidur, berbumbungkan langit, ujian untuk baginda sangat besar. Jadi bagi kita yang revert ni kan, kalau Allah uji sikit-sikit tu, kita baliklah kepada Allah. Kita sabitkanlah Allah dalam kehidupan kita. Jangan rasa menyesal. Jangan sesekali rasa menyesal. Di Madinah, kami tinggal di Hotel Gulna Taibah. Alhamdulillah, di situ juga Mutawif letakkan saya dan keluarga. Bilik berhadapan dengan masjid dan kami nampak payung ditutup, dibuka, baki, ada orang yang meninggal, macam mana perjalanan orang yang meninggal tu diiringi dengan ramai orang. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya berterima kasih pada ejen dan juga pihak Mutawif. Kalau bertanya tentang cuaca, ya di Mekah dan Madinah, Alhamdulillah musim sejuk waktu tu. Dan satu lagi ujian, saya assume lah, ataupun saya conclude, ujian Mekah Madinah bagi saya secara peribadi, yang pergi ke sana bukan sahaja sebagai hamba Allah, sebagai isteri, tapi sebagai menantu. Saya balik ke sekolah, rakan-rakan, ada kawan tanya saya, Kak Jiha, Kak Jiha pergi Mekah dengan mak mentua, terornya pergi dengan mak mentua, kalau saya pakai dak. Itu saya tanya, kenapa? Mak mentua you tahu tak, you kena behave, you kena bla 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 bla. But Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, pada rakan mu'alaf yang perempuan kat sini, berlapang dadalah dengan mak mentua. Mak mentua sama macam mak sendiri. You bagi RM10 kat mak sendiri, RM10 kat mak mentua. RM11 lagi bagus. Ada rasa macam, saya rasa macam terbeban dengan kehadiran ibu mertua saya sepanjang menjalankan umrah. Malah saya selalu bergurau dengan mak mertua saya. Mak, saya ni menantu nombor 1 kan, menantu hantu. So mak mentua saya gelak. So saya rasa macam jangan letak jurang. Dan bila kami pergi sana, sama-sama berdoa, sama-sama pimpin tangan. Saya rasa that is the beauty antara menantu dan mertua. Itu pengalaman saya sendirilah ya. Baik. Yang ketiga,
Okay. After balik umrah, apa yang berlaku? Yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, actually semua yang pertama, semua priority bagi saya. Saya, Alhamdulillah so far, belajar pakai hand sock dan juga token kaki. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang rasa ketidakselesaan kalau tak pakai hand sock. Bukan kerana saya nak tunjuk saya bagus ke apa ke, tak ada langsung. Tapi saya rasa macam suka. Feelings tu very subjective. Bila pergi dekat sana kita tutup semua. Tapi balik mai sini, kalau boleh saya nak, orang kata apa? Istiqamah. Berterusan kan? InsyaAllah. Lepas tu banyak doa yang Allah kabulkan. Minggu pertama saya balik ke Malaysia, saya dapat berita gembira daripada Yadim Pulau Pinang. Bila dihubungi, dia orang kata, jom join kami rehlah di Batu Kurau, Pondok Moden. Di situ, pondok tu, the owner is Ustaz Ishak. Memang nice sangat. Ada, kita bangun, sembahyang tahajud tengah malam lah, mengaji apa semua memang ada. Dan pondok tu memang pondok moden. Bukan pondok yang jenis kampung style apa semua tu tak ada. Memang pondok moden lah. Kalau ada peluang mungkin Hidayah boleh buat trip pergi kat situ. Dekat dengan dusun durian dan sebagainya. Lepas tu perception relative asal dan juga family. Baik. Ahli keluarga asal, bila dia orang tengok saya sebagai mu'alaf, selama ni mungkin dia orang nak tengok sejauh mana saya boleh pergi. Tapi bila saya dapat peluang menunaikan umrah, saya dapat rasa respect and love dia orang pada saya dan family lebih. Sebab dia orang tahu saya tak main-main dan tak mungkin saya akan buat U-turn. Lepas tu rakan-rakan sekolah, rakan-rakan komuniti orang Melayu pun, dia orang lebih macam hormat kita dapat rasa sendiri. Bukan sebelum ni dia orang tak sayang, tak hormat, tapi dia orang tahu kita serius dan dia orang anggap kita sebagai orang yang rapat dengan Allah atau macam kekasih Allah macam tu. Sebab kita mu'alaf ni kan, Allah sayang, Nabi Muhammad sayang kan. Lepas tu, saya be more selektif dan fokus dalam menghadiri majlis ilmu. Saya rasa saya kena highlight pada cousin-cousin saya. Sekejap lagi saya akan share. Saya ada 8 orang sepupu yang memeluk Islam. 8 orang. So, bila saya pergi majlis ilmu, saya akan check in. Tunjuk tempat tu kat mana. Bila kami berjumpa macam ni, saya tak akan kata, UP lah sana sini apa semua. No. Kalau kami attend majlis, just respect the majlis. Kami tak akan cakap bab agama. Tapi pandai-pandai lah. Kalau you nak, you cari. Sebab saya tak nak diorang menyesal. Saya nak diorang menghargai bila diorang mencari. Sebab bila mencari, kita lebih menghargai. Saya bersyukur sangat-sangat, berterima kasih sangat-sangat dengan rasa rendah diri. Berterima kasih pada semua. Sebab saya dikelilingi oleh brothers and sister yang sealiran. Terima kasih pada Hidayah, terima kasih pada Makma, pada IDT, pada IBQ, pada semua. Kerana memberi ruang dan peluang pada orang seperti kami menumpang kasih sayang. Dan selepas itu saya suka layari media sosial tentang agama, sentiasa cari ruang di tempat kerja untuk pasang zikir. Contohnya kalau saya buat saya makan apa semua kan, saya akan pasang zikir sambil mendengar. That's the perubahan yang saya nampak lah, yang saya alami. Lepas tu, zillion thanks to Hidayah Center atas anugerah Asma. Memang saya tak sangka sangat-sangat. Mungkin bagi setengah orang, anugerah tu apalah sangat. Tapi bagi saya, that is the best platform. Amanah yang diberi oleh Hidayah Center pada saya. Secara tak langsung, saya nak tunjuk pada cousins, pada uncle, auntie saya. Ya, I'm serious. Nona Jiha Majuri Abdullah tu serius. Dan harga syahadah dia tu bukan murah. Itu yang saya nak tunjuk pada diorang. The beauty of Islam. Okay, baik. Kesimpulannya, tuan-tuan dan perempuan, saya nak cuba cepatkan. Okay, grab peluang dampingi NGO. Pada rakan-rakan Revert, you all perlukan a shoulder to cry on, a friend to rely on. Siapa? NGO is the best choice. Sebab diorang adalah pendengar yang setia. Diorang profesional. Ada masalah apa semua rujuk pada NGO. Betul you all. Sebab orang yang Revert dulu-dulu,
Kami tak ada semua ni. Sendiri, berpaut, cari dahan rapuh, paut, patah, peluk, tenggelam, bangkit pula. Sementara nak jumpa dahan yang kukuh. But you all ada dahan yang kukuh. You all ada hidayah, you all ada makmah, you all ada macam-macam. So you all share lah masalah, share lah apa sahaja dengan diorang. Sebab saya percaya, strongly believe, mereka adalah pendengar yang baik, pendengar yang setia. Kan, Miss Iza? Okay, self-confident tu penting, mu'alaf. Jangan rasa rendah diri. Jangan rasa di double standard. Jati diri tu kena ada. Kita jadi mu'alaf, world class mu'alaf. Bukannya mu'alaf yang mengharapkan subsidi. Jati diri yang tinggi. Macam mana? Macam mana tu bukan seminggu punya kerja. Macam saya pun bertahun-tahun nak dapat berdiri depan tuan-tuan dan perempuan. So, it's a matter of time. Sampai je masa, insyaAllah. Allah pemudahkan. Yakinlah yang tu. Kemudian, sebagai mu'alaf kita kena ada ilmu. Apa yang saya share dengan tuan-tuan dan perempuan tu bohonglah kalau tak memerlukan duit. Semua tu perlukan duit. Semua tu perlukan ilmu. Semua tu perlukan skill. Dan paling penting adalah skill berkomunikasi dengan non-Muslim. Semua tu kena belajar. Di mana nak belajar? Platform dia adalah Hidayah, Makmah dengan NGO ni. It's the best platform untuk kita belajar. Lepas tu, ikhlas. Jangan ada agenda tersembunyi. Kena ikhlas. Bila you ikhlas, Allah uji you macam mana pun. You reda, you tak mudah latah. You tak mudah sentap. You akan balik kepada Allah. Yang penting kita ikhlas. Lepas tu, kalau adalah masalah atau persoalan yang tak ada jawapan sesama kita, percayalah jawapan tu ada pada Allah. Tak payahlah stres sangat, tak payahlah rasa tension sangat, tak payahlah rasa bila aku lafaz syahadah Islam ni susah. Salah tu. Sebenarnya kan Islam ni mudah. Kalau saya renung balik daripada journey saya pergi umrah sampai ke hari ni, apa yang saya belajar selama ni semua ada. Semua yang saya lalui dekat umrah, masa saya tunaikan umrah, semua tu ada diajar dalam Islam. Sabar, terima kasih, syukur, semua tu ada. Lepas tu, bacaan Yasin. Saya betul juga sebab tiap-tiap minggu dekat sekolah ada bacaan Yasin. Dan saya paling suka bila kun fayakun. Yang tu je yang buat saya macam sangat-sangat jatuh cinta dengan Yasin ni. Sebab pada saya sampai satu level, saya reserve tau. Saya reserve kata, Ya Allah, you je yang tahu apa yang berlaku semua dengan izin you. Saya yakin dengan Allah to the max. No regret. Saya yakin. Sebab apa? Kun fayakun. Contohnya kalau sehari ni saya kena marah dengan Hamdan. Saya reda lah. Macam mana hari ni? Hari ni Tuhan kata kun fayakun Najihah kena marah dengan Hamdan. Saya reda. Dan saya pun berterima kasih bersyukur. Kun fayakun kalau Hamdan kata jom kita pergi ke Damah. Saya reda. Saya bersyukur. Semua tu Islam ajar kita. Nah, pada yang revert sekali lagi saya dengan rasa rendah diri. Merayu. Berharap. Berdoa. Jangan rasa menyesal dan tersilap bila kita lafaz syahadah. Sebenarnya, kita insan terpilih. Nak dapat hidayah, kita insan terpilih. Terus, last but not least lah ya. Jangan terlampau nak feel secure tanpa berani ambil resiko. Atau nak play safe. Terlampau nak jaga hati adik-beradik. Terlampau nak jaga hati orang ni. Sendiri depressed, sendiri suffer. So, be yourself. Move on. Pernah kena marah, pernah kena hina, pernah kena sumpah. Jangan ambil hati. Sebab benda tu bagi saya bukan permanent. Sementara sahaja. Akhir. Tak ada yang mustahil bagi orang yang yakin pada janji Allah. Kerana janji Allah itu pasti. Kun fayakun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.